Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ozia binti Othman. Saya memegang kad matrik P107237. Saya merupakan pelajar Doktor Falsafah dalam jurusan Perkembangan Kurikulum dari Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Video ini saya sediakan bagi memenuhi tugasan yang diamanahkan oleh Dr. Ahmad Zamri Mansur untuk kursus kaedah penyelidikan kualitatif. Tugasan yang diberi adalah berkaitan dengan paradigma kajian. Apa yang dimaksudkan dengan paradigma? Sebelum membincangkan selanjutnya berkaitan dengan paradigma kajian, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan paradigma. Paradigma merujuk kepada kepercayaan, andaian kebiasaan dalam diri kita atau sebagai lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Paradigma juga boleh didefinisikan sebagai satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan yang sesuai bagaimana isu tersebut untuk diselidiki. Dalam membincangkan perbezaan antara empat paradigma ini, saya akan memperjelaskan paradigma-paradigma tersebut satu persatu. Paradigma pertama, positivism. Positivism merupakan paradigma kajian yang sangat berkait rapat dengan kajian kuantitatif. Kajian yang mengamalkan paradigma positivism bertujuan untuk membuktikan hipotesis, melihat perkaitan antara sebab dan akibat, juga untuk membuat ramalan berdasarkan teori kajian. Antara jenis reka bentuk kajian yang berpegang kepada paradigma positivism ialah kajian reka bentuk eksperimen. Manakala paradigma kedua iaitu interpretivism pula sangat berkait rapat dengan kajian kualitatif. Paradigma ini berpandangan bahawa sesuatu isu atau kejadian adalah satu realiti yang sangat kompleks dan untuk memahaminya hanya boleh diperolehi daripada pandangan, suara atau luahan responden kajian. Justeru, interpretivism bermatlamat untuk memahami sikap dan perangai manusia yang memfokuskan kepada analisis mendalam terhadap suatu isu kajian melibatkan aspek budaya, sikap kompleks manusia, tingkah laku dan interpretasi isu tersebut berdasarkan pandangan responden kajian. Paradigma yang ketiga ialah pragmatism. Kajian yang berpegang kepada paradigma pragmatism bukanlah kajian yang dilakukan untuk mencari kebenaran atau realiti semata-mata. Apa yang penting ialah dapat menyelesaikan masalah manusia yang bersifat semasa. Ia menggabungkan kaedah kajian kualitatif dan kajian kuantitatif atau dengan kata lain mixed method. Antara ciri-ciri kajian ialah melibatkan proses inquiry dan penemuan. Paradigma ini bersifat konstruktif knowledge dan berfokus kepada tindakan dan perubahan. Pragmatism akan menyelesaikan dan memikirkan sesuatu masalah yang bersifat intelek dan seterusnya membuat tindakan. Contoh kajian yang menggunakan paradigma pragmatism ialah kajian tindakan dan kajian reka bentuk pembangunan atau Design Development Research iaitu DDR. Seterusnya, paradigma keempat iaitu critical theories. Critical theories berpendapat bahawa realiti ditentukan oleh sejarah. Pengkaji yang memegang paradigma critical theories cuba untuk mengenal pasti kumpulan yang hendak dikaji, memahami permasalahannya dan membantu mengatasinya. Penilaian kritikal dilakukan terhadap satu fakta. Kajian melibatkan paradigma positivism yang merupakan kajian kuantitatif menjurus untuk mendapatkan data dalam bentuk nombor yang boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada hubungan kolerasi antara elemen sebab dan akibat.
Dapatan data adalah melalui pengukuran menggunakan angka-angka dan dianalisa secara statistik. Data diperolehi dalam bentuk nombor dan akan dianalisis dan dipamerkan secara pendekatan statistik, iaitu melibatkan jadual, graf dan sebagainya bagi menunjukkan dapatan kajian. Manakala kajian yang melibatkan paradigma interpretivism adalah melibatkan kajian kualitatif di mana bentuk data adalah dalam bentuk berayat, perkataan yang diperolehi daripada temu bual, analisis dokumentasi dan juga pemerhatian. Justeru, bentuk data dalam paradigma interpretivism kebanyakannya adalah dalam bentuk perkataan dan berayat dan sangat sedikit penggunaan angka. Positivism merupakan penyelidikan saintifik dan sistematik dengan menggunakan kaedah kutipan data melalui soal selidik dan eksperimen. Contohnya pemerhatian dan merekod data yang diperlukan untuk membuktikan sesuatu. Metodologi kajian melibatkan penentuan populasi, seterusnya penentuan sampel. Kutipan data akan dijalankan ke atas saiz sampel yang besar. Justeru, dapatan kajian yang diperolehi daripada analisis data berangka ini boleh digeneralisasikan. Manakala dalam interpretivism, data diperolehi melalui temu bual, analisis dokumen dan pemerhatian. Ini bermaksud data diperolehi melalui hasil pandangan responden, perspektif individu dalam masyarakat dan dilaksanakan dalam lapangan kajian semula jadi, iaitu bersifat netral. Penyelidik perlu mewujudkan hubungan yang rapat dengan responden di lapangan dan perlu memahami realiti pengalaman manusia berdasarkan kehidupan mereka sendiri. Metodologi kajian hanya melibatkan bilangan responden yang kecil dan tidak dilakukan persempelan. Pemilihan responden untuk mendapatkan data adalah melalui kesesuaian responden tersebut untuk menyelesaikan persoalan kajian. Justeru, hasil dapatan adalah tidak boleh digeneralisasikan. Positivism merupakan paradigma yang dipegang oleh pengkaji untuk kajian berbentuk kuantitatif yang bersifat objektiviti. Justeru, positivism menggunakan pendekatan deduktif atau tinjauan bertujuan untuk menguji hubungan antara teori atau membuktikan suatu hipotesis. Oleh itu, ia bergantung kepada teori yang digunakan untuk membuat ramalan. Sementara, interpretivism merupakan paradigma yang dipegang oleh pengkaji untuk membuat kajian kualitatif yang bersifat subjektiviti. Ini bermakna penyelidik mampu menginterpretasi kepelbagaian makna dan bersifat relatif. Iaitu cara yang berbeza, bergantung kepada setiap individu yang berbeza. Oleh itu, interpretivism menggunakan pendekatan induktif. Paradigma interpretivism bertujuan untuk memerhati atau menganalisa secara mendalam sesuatu fenomena, iaitu memahami bagaimana dan mengapa tentang sesuatu isu dan tidak bergantung kepada teori. Sebelum mengakhiri tugasan ini, saya ingin menegaskan bahawa paradigma yang kita pilih dalam kajian yang hendak kita lakukan perlulah dipatuhi sepanjang masa melaksanakan kajian tersebut. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua penonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.